Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk kita meneruskan pengajian kita tentang dalam modul 2 ni. Modul 2 hari ini kita masuk pelajaran yang ke-17 iaitu ayat syarat. Ayat syarat ni kan sebenarnya adalah satu penambahan yang agak barulah. Jadi bagi yang pernah habiskan modul 2 dengan saya ni, kita belum masuk pun ayat syarat. Yang sebelum ni, first batch yang modul 2 tahun lepas tu, kita tak ada. Kita tak buat ayat syarat. Jadi benda ni agak barulah juga untuk tahun ni. Kita masukkan. Dalam pada tu, sementara saya menunggu skrin ni di-sharekan, saya sukalah kalau dapat sahabat-sahabat semua yang dalam grup kita ni kan macam berikan feedback ataupun kalau ada nak bukan maksud sebelum kita buat ni ada cadangan ke ataupun ada maklum balas lah untuk kita fikirkan bersama. Macam itulah kalau ada boleh bagi tahu kami ya Cik Kap ataupun saya sendiri supaya kita sebelum kita betul-betul buat kita buat kita cetak tu kita dapat macam mana kita nak kata apa, kita kemaskan lah, kita update, kita delete ke apa benda lah yang kita boleh buat. Saya harap sangatlah. Dan malam ni malam ke-17 pelajarannya pun insyaAllah pelajaran ke-17 kita masuk bahagian masih lagi pada i'rab yang disebabkan amil ataupun perosak ataupun ejen perubahan. Okey. Ayat syarat. Ayat syarat adalah gabungan dua bahagian. Maknanya dia ada mesti syarat dan jawapan. Dia dua part lah. Maknanya kalau kita nampak ayat syarat ni dia ada dua part. Tapi tidaklah diberitahu ke kita macam tu kan. Tapi dia kita tahu tu dia melalui huruf-huruf yang tertentu. Bahagian pertama dimulakan dengan harfu syarat atau isim syarat. Ni kita belajar dalam modul 1 pun ada. Harfu syarat. Masa kita belajar tentang harf dan juga kita harfu jazam tu. Yang kita sebut harfu jazam. Ataupun dalam isim makrifah. Jadi isim syarat ada dekat situ. Kemudian bahagian pertama tu dimulakan dengan harfu syarat ataupun isim syarat. Diikuti dengan fi'il mudhari' majzum. Fi'il madhi, fi'il amar ataupun isim. Isim ataupun harfu syarat pada bahagian pertama menyebabkan ayat menjadi tidak lengkap selagi tiada bahagian jawapannya. Bila kata tidak lengkap ni, istilah dia jumlah yang tergantunglah, ayat yang macam tak mufid. Dia tidak sempurna lah. Macam kita tak memberikan kefahaman kepada pembaca. Pembaca tak faham cerita apa ni kalau tak habis tu. Jadi bahagian kedua pula iaitu jawapannya dimulakan dengan fi'il mudhari' majzum, fi'il madhi, fi'il amar, isim ataupun harfu jawab. Nombor 5. Jika tiada harfu jawab pada permulaan bahagian jawapan, maka fi'il mudhari' bertukar menjadi majzum. Ni kita akan lihat dalam contoh 2. Sama juga dengan nombor 6 ni. Wajib ada harfu jawab jika jawapan ialah ayat namaan. Sila, mari kita lihat contoh ya. Okey, pertama sekali apa yang dikatakan harfu syarat tu? Biasanya huruf jazam ni lah, in. Masa modul 1 tu kita kata jika ataupun sekiranya. Selain daripada tu,
huruf syarat yang kita sebut sebagai kata sendi. Tersebut sebagai kata sendi dalam modul 1 tu. Contohnya laula, jikalau tidak ataupun jika tidak. Lau, jikalau. Amma ataupun imma. Amma jika tidak, imma jikalau. Ya. Okey. Selain daripada harfu syarat dalam modul Nahwu ringkas ni kita kata dia dalam warna hijau lah. Tapi ada juga isim syarat. Yang ni yang warna hitam. Jadi man, sesiapa yang ni maknanya bahagian pertama pada ayat syarat tu. Man, sesiapa yang. Ma, apa saja. Aina, di mana. Ayana, bila. Yang selalu kita akan jumpa ialah man dengan ma ni. Aina. Haithuma pun boleh tahan juga. Aina ma. Ayah. Ayah ke mana saja. Ayana bila. Mahma ni jarang. Tapi ada dalam Quran isim syarat. Mahma maksud dia apa? Walau apa saja. Ayana bila. Sini semua termasuk dalam isim syarat. Kemudian kalau zaraf zaman. Zaraf zaman iza. Lama. Kullama. Biasanya zaraf zaman yang mabni ni. Dia mesti macam hampir setiap kali zaraf zaman ni ada. Dia tu macam sebagai macam kita punya tanda untuk apa tu ayat syarat tu. Dia mesti ada second part. Dia mesti ada jawab syarat tu. Okay? Ini bahagian pertama. Harfu jawab pula ialah fa, maka. Kadang-kadang kita kata lalu. Dan kita kata maka. Ada juga kita kata seterusnya. Tengoklah keadaan. Tapi kalau yang jawab ni biasanya terjemahan dia ialah maka. La. Kita bila ada la lepas tu. Pasti yang kita terjemah sebagai pasti, nescaya, bala, bahkan, idzan, jika yang demikian. Satu je kalimah. Tapi ini mabni ni. Ini semua mabni lah. La mahalla lahu. La mahalla lahu minal i'rab. Jika yang demikian. Masa kita buat terjemahan Iza, kita terjemah sebagai apabila kan? Apabila tak kala pun samalah. Same meaning. Boleh. Selalu kita kata palamma tak kala kan? Lama tak kala. Iza ni apabila. Selalunya kita terjemah sebagai apabila. Sama jugalah. Bila. Tak kala pun orang dah tak guna sekarang kan? Ini bahasa Klasik kan, tak lama. kala kan? Hah? Klasik sikit tak kala. Macam purba kala sangat gitu kan? Okey. Cuba kita tengok contoh. Bahagian 1 syarat dia. Okey, ini bahagian pertama yang kita kata bahagian yang ada isim syarat ataupun harfu syarat. Ini bahagian kedua, jawapan dia. Baik, contoh yang pertama, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Ini yang apa, kalaulah dekat sini syarat dia isim syarat dan sesiapa yang ia ingkar kepadanya maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Kat sini ketika ni dia bukan ataf. Fa ni bukan ataf tetapi dia jadi jawab. Jawab kepada syarat tu tadi. Okey. Macam clear kat lepas ni kita dah berterjemah tu mesti kita dah terus nampak function ni macam dia banyak dalam Quran ni ayat syarat macam ni. Fa in qataluukum faqtuluhum. Maka jika telah memerangi oleh mereka akan kamu, maka perangilah oleh kamu akan mereka. Jawab. Ini nak tunjukkan secara umum lah. Okey, bukan pasal syarat apa-apalah. Tapi maknanya bila ada huruf syarat, mesti ada jawab syarat. Dia always two parts. Dia ada dua bahagian pada ayat-ayat ni. Kalau tidak, dia tidak memberikan kefahaman. Katakanlah kita, that's why bila macam ayat macam ni, kita berhenti pun tak patutlah. Kita tak bolehlah berhenti kalau kita dah kenal ayat tu syarat. Kan, kita tak bolehlah berhenti. Fa'in qatalukum. Lepas tu kita sambung. Faktuluhum. Maknanya dia tak sesuai macam tu. Sebab dia adalah one whole part. Habis cerita. Tak habis cerita tu. Betul. Kalau kita berhenti sebab tak cukup nafas, pasal kita kena ambil semula daripada depan. Mana kita kena ibtidak tu, kena tahulah kat mana nak start balik semula.
Tapi kalau Ustazah, ya saya, Kak Rosnah. satu soalan. Jawab tu artinya apa? Jawab syarat. Hmm. I mean, Hmm. oh, apa makna dia? I know all that. Maka. Is it jawab Answer to the jawapan question. or Ya. Jawab. Answer. To answer the answer? syarat ni. Macam conditional. Okay. Sentence tu conditional. Kalau kata, kalau awak buat macam ni, apa tu? Apa hal? Yeah. Dia kena ada lah. Dia punya jawapan tu. Dia macam if Then, then statement kan? ya, apa dia? If then statement. If. If then. Bahasa Inggeris If. yang contoh senang, if you go, I go. If you go, I Tapi dia go. tak But ada, then, tapi tak nampak lah harfu syarat dia tu kan, harfu jawab dia kan. Dah dia ada jawapan tu. If Tapi I sebenarnya go, you go. then I go. Ya. Then I go. Tak apalah, then I go. Then. Okay. Ke Pak saya nak cakap ni, if you jump, I jump tu. You jump, I jump. Okay. You jump, I jump. Betul lah tu. You speak, I don't speak. Okay. Okay. the first Oh, good. sentence quite long, right? The first ayat. Yang mana? I mean, kalau nak Tengoklah, sekali tak jalan, semestinya. right? Tak semestinya. Tak semestinya. Kalau macam ni, panjanglah sikit. Macam ni. Falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Dia panjanglah sikit. Kalau kita tak sampai tu, kita ni kena, maksudnya kita tengok semula, ulang balik. Macam itulah. Okay? Ataupun the way kita punya suara tu, inflection tu. Then dia akan adalah perbezaan sikit. Okey, yang ni maknanya macam mana? Maka tak kala telah menerangi oleh ia akan apa yang di sekeliling baginya. So kita bayangkan, kita nampak panjang tapi kita stop kat sini. So cerita tu tak selesai. Dia tidak memberikan kefahaman kepada pendengar ataupun pembaca lah. Kalau yang baca tu, yang dengar tu macam, dia kalau dia faham. Atau kita nak belajar ni sebab itulah kan kita nak faham. Jadi macam cerita tu tergantung. Kita tunggu. Lepas tu katakanlah dia berhenti kat sini, betul dia rokok terus. Alamak. Apa tadi cerita tu macam mana? Lagilah tak boleh macam tu. Jadi kena sambung. Zahaballahu binurihim. Dalam keadaan yang ni, dia tak ada pun huruf syarat tu. Tapi kena baca semua sebab then dia mendapat jawapan. The whole sentence ni, semua ayat ni memberikan jawapan kepada syarat dekat depan ni tadi. Jawab. Maka tak kala. Itu yang kata biasanya kalau dimulakan dengan zaraf zaman, hampir pasti yang dia tu adalah ayat syarat. Dan dia memerlukan jawapan. Dia maknanya ada 2 part. Ayat tu panjang. Yes, biasanya panjanglah sikit daripada ayat-ayat yang macam Qul huwallahu ahad. Itu ayat namaan. Simple je. Tak ada. Okey, kita tengok ayat syarat contoh yang 2 ni. Dia ada bahagian memang ada macam ni, huruf syarat ni kan. Jawapan kedua. Ni nak tunjukkan yang nombor 5 dengan nombor 6 ni. Jika tiada harfu jawab pada permulaan bahagian jawapan, maka fi'il mudhari' bertukar menjadi majzum. Lepas tu kemudian wajib ada harfu jawab jika jawapan ialah ayat namaan. Dia kalau fi'il mudhari' akan jadi majzum. Kalau dia fi'il madhi, tak. Contoh, in tansurullaha yansurukum. Jadi jika kamu membantu akan Allah, ini majzum sebab ada huruf syarat ni. Huruf jazam juga disebut sebagai huruf jazam dan juga ataupun syarat. Lepas tu, jika kamu membantu Allah, ia akan membantu kamu. Ia membantu akan kamu. Kan? Dapat? Macam itulah. Maknanya kita nampak ni apa ni? Dia punya signifikan tu kalau dia punya fi'il ni majzum. Maknanya dia adalah jawab. Ayat ni dia jawab kepada ada syarat lah sebelum tu. Ada part bahagian pertama pada ayat syarat tu. Tapi kalau dia bukan majzum, maknanya yang surukum. Bukanlah. Boleh tak jadi macam tu? Untuk fi'il mudhari' dia akan jadi majzum. Dan kita tahu dia adalah jawab syarat. Jawab tu dalam bentuk ayat. Jumlah fi'liyah.
Kita tengok contoh yang kedua. Ya, Yang apa, macam mana kes yang kita tambah nescaya tu. Tapi pada teks Arab tu tak adalah nescaya, tapi dia yang penambahan lah. apa nescaya. Nescaya Yelah, lah. Lah. Ni ada? Kalau ada harfu jawab lah. Kalau yang tak ada In memang kalau pada syakartum. Kalau dia katakan wa in syakartum, dia kata ayat tu. Tahu kan? Biasa kan family dia kan ayat tu, in syakartum la azidannakum. Jadi wa in syakartum, jika kamu bersyukur pasti nescaya. Tu dia jawab lah tu. Jawab kepada part yang first tu. Cuma kat sini kita tak ada contohnya. Tapi kita boleh carilah nanti dalam Quran. La tu pun termasuk dalam huruf jawab tu, jawab syarat. lah nescaya ke lah pasti. Dua-dua boleh. Kadang-kadang dia tak kata la jawab, dia kata dia sebagai taukid. Yang kita terjemah pasti atau nescaya tu. La taukid. Taukid ya. Kadang-kadang dia cakap la taukid. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi kat sini Sahaja. dan di mana Sahaja. sahaja adalah kamu. Maka palingkanlah oleh kamu akan wajah-wajah kamu ke arah baginya. Ni ada. Faham? Tu nak Ada? Hai semua tu dia tak sambung. Dalam Quran macam tu. Oh. Ada yang sambung, ada yang tak. Dia dikira satu kalimah lah tu ya. Kadang-kadang dia sambung, kadang dia tak sambung. Kita ambil yang mudah, kita kira satulah. Dia haitsuma, di mana saja. Kadang-kadang ada kita terjemah dan di mana saja apa yang adalah kamu kan. Tapi sebenarnya dia satu. Haitsuma. Dia ada juga yang pecahkan dua tu. Ada yang pecahkan. Tapi kita ambil yang paling mudah. Nama dia rahu ringkas. Kita ringkaskanlah. Dia tidak mengubah makna dia. Dia tak mencacatkan maksud dia. Ya? Tu nama kita. Zaraf makan. Zaraf makan, tempat di mana sahaja adalah kamu, ataupun boleh tak kita kata kamu berada. Macam itulah maksud dia tu. Di mana saja adalah kamu, maka di situ palingkanlah oleh kamu akan wajah-wajah bagi kamu ke arahnya. Kalau tinggalkan ni saja dia macam tak kena. Dia tak habis. Kalau kita kata bahagian kedua ni biasanya dah lengkap, siap-siap lengkap dah. Tapi dia menjadi jawab apabila sebelum dia tu ada bahagian ayat syarat. Maknanya ada macam zaraf makan macam ni. Maknanya dia bukanlah sesuatu yang dia bukan ataf. Dia punya beza dia tu, dia ni bukan ataf. Dia adalah jawab kepada ayat syarat yang datang sebelum tu. Wa may yakfur bihi. Dia? Tak ada Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ini yang nombor 6 tadi tu. Kalau sebelum tu ayat yang syarat yang pertama ni, bahagian pertama ayat tu, bahagian awal tu majzum kan, atau dimula ayat syarat kan, kemudian diikuti dengan ayat namaan. Dia wajib ada fa ni, huruf jawab. Mesti ada huruf jawab. Kalau tidak, ayat ni jadi ayat namaan biasa je lah. Dia tidak menjawab apa-apa. Maknanya mereka adalah orang-orang yang rugi. Tapi kat sini, fa ni menunjukkan dia ni adalah jawapan kepada dan sesiapa ia engkar kepadanya, maka mereka itu balik semula kepada mereka yang engkar kepadanya. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Okey, jelas tak? Banyak contoh nanti. Kalau dah faham. Kalau jawab dia bukan nama isim, macam yang atas tu, walau tu. Boleh jadi dia tak ada, boleh ada fa. Yes, boleh ada fa, boleh tak ada fa. Macam ni lah, dia tak ada fa. Kita tak nampak. Kita tak nampak pun amil tu. Apa yang menyebabkan dia majzum? Rupanya yang menyebabkan dia majzum tu ialah bahagian satu pada ayat syarat ni. Bahagian yang awal tu.
Maknanya Syarat tu dia mesti ada kalau kat depan lah kan, sebab kat belakang tak semestinya ada betul. jawab tu. Dia macam ni kan, macam kita nampak ni. Betul lah Kak Arul cakap tu. Intan surullah yang suruhku. Maknanya kita tak nampak pun apa dia punya huruf yang menjazamkan yang suruh tu. Kenapa jadi yang sur? Maknanya kat sini dia ni adalah ayat ni jawab kepada bahagian pertama tu. Syarat dia tu, bahagian syarat dia tu. Macam tadi lah bahasa Inggeris tu, tambah then atau tak tambah then kan? If you go, Ah, then I boleh go. jadi. If you go, I go kan? Macam tu kan? Understood lah kiranya kan. Understood. Dia fi'il dengan Jadi fi'il. kat sini i'rab ni yang kita sedang belajar ni ialah i'rab disebabkan amil. Dalam hal ni amil dia tu adalah ayat syarat tu bahagian pertama. Lebih kurang macam tu lah. Nampak? Boleh tak? Baik, kita cuba buat latihan 17. Bulatkan harfu syarat, isim syarat dan harfu jawab seperti contoh A. Gariskan bahagian jawapan pada ayat seperti contoh A. Terjemahkan bersama guru. Tu dengan yang tu suka kan? Terjemah sama guru. Okey. Semua dah terror sebenarnya. Saya bagi selalu macam tahun lepas saya kata 1 tahun untuk boleh habiskan juzuk 1. Ada yang tak sampai setahun pun dah habis dah juzuk 1. Mana boleh terjemah tu. Lancar. Ada juga yang setahun pun belum habis. Tapi tak apa. Teruskan. But it's okay lah. Maknanya dah ada lah sedikit. Semangat Apa ada. dia? Semangat ada. Tu penting. Penting semangat tu. Kan? Okey. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu maknanya ni kita bulatkan ni ialah ini bahagian depan ni ialah huruf syaratnya, huruf syarat. Kemudian jawab syarat di tang mana? Ni jawab syarat ni. Tergaris kat sini. Yang kita bulatkan huruf tu, huruf jawab. Maknanya ni jawab lah. Jawab. Macam itulah. Terjemahan dia apa? Maka jika tidak kamu lakukan dan tidak sekali-kali kamu dapat melakukan, maka takutlah kamu akan api. api neraka pun boleh, api pun boleh. Masya Allah. Macam itulah. Maka jika tidak dapat kamu tidak belum kamu lakukan dan sekali-kali tidak kamu dapat lakukan, maka takutlah oleh kamu akan api neraka. Itu dia jawab lah ni. Ni ayat ni jawab. Jika tak dapat buat, takutlah. Patutnya kau ni takut. Macam itulah kalau kita nak mafhumkan tu. Kita gunakan perkataan khauf ya. Khauf apa? Dia khauf tu takut juga kan. Takwa ni selalunya piety ni lain. kan. Ya. Dia maksudnya kalau takwa dia ada memberi maksud. Yang takut tu macam takut yang takut binatang, takut tu, takut tu. Takut dah macam-macam yang tu. Tapi dia ada maksud ni conscience. God conscience. Conscientious of God. Consciousness. Okay. Ini bukan sebut conscience kan? Conscience kan? Consciousness. Bukan consciousness. Okay. Tak apa. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Jadi mana dia syarat? Huruf syarat dia man. Man. Kalau kita putuskan dia balik asal Okey. Dan dia juga adalah mubtada dalam hal ni. Mubtada dia tu isim syarat. Dan sesiapa yang mana dia punya part? Mana faqad. Okey, inilah ayat jawab ni. Jawab. Jadi fa, terbulatkan fa. Jawab dia. Okey, terjemahan dia. Dan sesiapa yang menggantikan. Dia menukar-nukarkan kekufuran dengan akan kekufuran, akan keingkaran dengan keimanan. Maka sesungguhnya pasti telah sesat oleh ia daripada jalan. Masya Allah. Akan yang lurus. Akan yang lurus bagi daripada jalan. Sawa'an tu sama ke makna dia?
Dalam hal ni dia maksud dia lurus. Lurus tu sama kan? Straight je. Alah Dengan tu. sama lurus. Tapi kita tak boleh kata akan yang sama daripada jalan. Dia tak kenalah dalam konteks tu. Dengan Lurus. apa yang sama dengan jalan. Tak boleh kan? Sesat Apa daripada yang sama dengan jalan tu tak okey, sesat tak sama dengan masuk. jalan. Telah sesat oleh ia akan yang lurus daripada jalan. Maknanya dia sesat gone astray. Dah menyimpang. Sesat Jalan from the yang lurus straight tu dia path. dah tak lurus. Betul. Terkeluar. Terkeluarlah. Ya. Tadi ada pembaris, dia tak pakai pembaris. Lurus. Kalau ada pembaris sama je ukuran dia tu. Macam tu. Apa dia jap ukuran yang lurus tu? Ikut Nabi SAW. Jadi solat dia tak lebih tak kurang ikut. Itulah yang lurus tu. Okey, Tutup falamma aurat, tutup aurat. Yelah itu dah tentulah itu kesan daripada ikut jalan yang lurus. Dia betul-betul tu kan. Okey. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Okey, dalam ni mana dia punya huruf syarat tu? Falamma. Okey, dia yes, lamma ni ada zaraf zaman. Bukan fa. Bukan, yang ini fa istinafiyah. Mana pemula. Itulah dalam bahasa Arab. Kadang-kadang waw kan, waw istinafiyah. Tapi dalam hal ni dia fa. Jadi mana dia punya jawab syarat, ayat yang jawab syarat? Tawallau. Jadi apa yang menunjukkan tu huruf ada tak? Tak ada kan? Dia tak ada huruf syarat tapi dia adalah part. Maknanya dia dengar ayat tu kita nampaklah. Okay, cuba kita terjemahkan. Maka Tak kala telah diwajibkan telah diwajibkan ia ada telah lupa. Telah diwajibkan ia atas mereka. kita Apa ni? Bunuh. Peperangan itu. Peperangan itu. Telah berpaling oleh mereka, telah berpaling melainkan sedikit keadaan yang sedikit daripada mereka. kecuali ni tak boleh cakap keadaan kan, tak payah. Dia mustasna. Jadi semalam baru belajar mustasna ni. Sedikit. Melainkan sedikit. Kita kata sedikit je lah. Sedikit daripada mereka. Maka tak kala telah diwajibkan ia ke atas mereka, peperangan itu telah berpaling oleh mereka. So it's understood now. The whole ayat ni, semua ayat ni adalah jawab kepada bahagian yang pertama. Lamma ni. Lamma. Hampir pasti kalau selepas zaraf zaman, mesti dia ayat tak lengkap. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil macam noun clause. Dia bukan ayat yang sempurna tapi dia clause. Nampak macam ayat sempurna kerana ada kutiba. Actually kalau kata kutiba sahaja, kalau kutiba sahaja dah jelas kan ayat tu maksudnya lengkap. Tapi masuk je lamma ni sebagai amil lah kiranya. Terus dia jadi tak lengkap. Macam itulah. Asalnya lengkap dah. Kutiba alaihimul qital. Maksud dia apa? Telah diwajibkan ia peperangan itu ke atas mereka. Ataupun peperangan itu telah diwajibkan ke atas mereka. Tapi sekarang ni ada perkataan lamma. Tak kala diwajibkan ke atas mereka peperangan itu, dia beserta mereka ataupun mereka telah berpaling kecuali sedikit daripada mereka. So dalam bahasa Inggeris clause, sorry ni Puan. Clause tu dia bukan sentence bukan, dia tak lengkap. Let me incomplete sentence. Incomplete. Clause tu incomplete sentence je. Tapi dia macam sentence. Sebab apa dia dah ada verb, dia ada subjek. Macam itulah. Ini dia ada verb, dia ada pengganti subjek tu kan. Naib fa'il. Jadi kat situ nampak lengkap. Tapi disebabkan ada lamma tu. Pasal tak ada meaning lah. Meaningful. It's not meaningful. Dia tak habis. Dia tergantung. Dia tergantung. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Okey, kita bulatkan in. Ini huruf syarat. Kat mana yang jawab syarat tu?
Faqad. Tafa. Okey, yang ni. Jadi kita terjemah kita ni huruf yang jawab tu ialah fa. Kita terjemahkan fa maka Maka in jika telah aman mereka beriman oleh mereka kepada yang dengan seumpama bagi apa yang bagi apa yang amantum telah beriman oleh kamu okey telah beriman oleh kamu kepadanya okey maka ya pasti telah mendapat petunjuk oleh mereka. right telah mendapat petunjuk oleh mereka okey mafhum Jika mereka beriman. Mereka telah beriman dengan kepada mesti tadi apa yang seumpama sama seperti kamu beriman. yang seumpama ajalah boleh macam tu If cuba they mafhum believe like you believe, Mereka beriman seperti kamu. jika mereka telah beriman seperti mana kamu beriman kepada apa yang itulah kepadanya sebelum tu kepadanya tu ada ayat yang sebelum tu Kalau bahasa Inggeris Quran. if you believe like they believe, ya okay, therefore betul. you are guided. Pasti ya dia bukan therefore saja ni dia macam Okay. surely verily Definitely you are guided. definitely Surely, definitely. betul Verily you are guided. okey Verily. cuba yang bahasa Melayu pula Melayu. kita dah jelas yang orang yang belajar bahasa Inggeris tu tapi banyak Ada bahasa cikgu dah Melayu Profesor Melayu Jika tu. mereka beriman Next year Ah. teacher Aida yang kena buat kamu English beriman punya juga. kepada apa yang kamu beriman. Maka dan mereka Telah beriman. mendapat petunjuk. seperti mana Ya. mana kamu telah beriman dengannya, maka pasti mereka akan mendapat mereka telah mendapat petunjuk. Betul. Macam itulah. Jadi maksud dia tak boleh lari lah. Tuan Pak Syed cakap apa tadi betul. Macam itulah. Apa Lebih tadi kurang, Hasnah lebih kata? kurang. Buat bahasa Inggeris. English. Kita Ha? belajar dua language kan ni. 3 kot. Ya. Bahasa Melayu pun Yang macam Arab. kat. Ni bahasa persuratan Melayu yang betul-betul tu. Macam kalau yalah. Tapi sebenarnya memang kita ada in the planning lah untuk buat dalam bahasa Inggeris. Macam tu lah. Tapi yalah bajet kena cari lagi. Maksudnya untuk kita habiskan dulu projek Quran ni. InsyaAllah by the end of this year kita selesai 30 juzuk tu. Kita cuba. Ya, Lepas orang tu baru Korea kita tu buat. boleh cakap Melayu tak, teacher? Orang Korea bapak tak? Yang masuk Islam tu. Daud Kim. Bukan orang Korea saja, orang Russia pun boleh. Cakap Melayu Tak, senang kot. Yang teacher tunjuk gambar tu, itu ni orang Korea ke apa kan? Teacher kata masuk Islam tu. Tak ingat dah. Ya. Dah ramai. Ya lah. Ya. Bukan saya tak paling kot. Okey. Okey, tapi tak apa. Baik, kita buat yang ni pula. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Falaula. Laula ni pun isim. Yes, laula adalah huruf syarat. Jika tidak. Dia kan kalau laula ni kalau tidak. Kalau tidak. Mengapa tidak? Kadang-kadang dia maksud dia mengapa tidak? Mengapa Ataupun tidak? kalaulah macam tu. Dia ada kala maksud dia macam tu bahasanya. Okey, kita try dulu. Kita cari dulu dia punya yang jawab syarat tu. Mana dia? Fa. Fanafa'aha. Jadi hurufnya ialah fa. Dengan fa nafa. Okey, falaula maka Kalau tidak. Kalau tidak ya. Adalah ia. kalau tidak. Laula Adalah ia. Perempuan. Ya. Perempuan. laula tu dua kali Adalah ia. Koreatun.
Perempuan. Adalah ialah untuk perempuan lah, tapi kita tak payah Perempuan. sebut apa dia punya isim marfu tu. Korea. Ta ni menunjukkan qaryatun. Korea Sebuah negeri. negeri. Sebuah negeri. Maksudnya penduduk sebuah negeri itulah. Penduduk. Kalaulah Yang sebuah aman. negeri itu telah Telah beriman oleh ia. Beriman ia oleh ia. telah beriman oleh ia. Telah beriman oleh ia. Maka 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 telah bermanfaat telah bermanfaat. Telah memberi manfaat memberi manfaat oleh ia. oleh ia. Yes. Akannya. Okey, akannya merujuk kepada penduduk tadi Korea. Korea tu. Jadi imanuha tambah Oleh oleh Keimanan keimanan baginya. baginya. Sama juga dia merujuk kepada penduduk tu ataupun Korea, sebuah negeri tu. Negeri itu muannas ya. Ya, Korea. Ta marbutah. Ta marbutah. Ayat ni panjang sikit. Dia kata sebenarnya panjang, surah 10 ayat 98 ni. Maka kita nak cari yang syarat ni. Ayat ni susah sikit tau sebenarnya dia nak kita tengok ada banyak yang mahzuf jugalah. Tapi macam mana pun dia adalah contoh. Kalaulah maksud dia macam mana kata dia kalaulah penduduk atau kalaulah sebuah negeri itu telah beriman. Kalaulah sebuah negeri itu beriman lalu macam pasti macam tu. Tapi dekat sini maka telah memberi manfaat oleh ia, akannya telah memberi manfaat. Keimanannya telah memberi manfaat kepadanya. Macam itulah. Pada negeri. Pada negeri. Maksudnya kalau negeri tu mestilah ada dia punya ketua, dia punya penduduk dan sebagainya kan. Legislation dia ke apa tu. Kalaulah macam itulah maksud dia. Syarat tu. Ya? Baik. Nanti semua dia punya example ayat-ayat dia teacher boleh taruhkan dalil dia mana teacher dapat ayatnya. Jadi Boleh. Ada. Cari sendiri pun boleh. saya tak pandai saya nak cari. Mulalah tu. Homework, saya bagi homework. Asyik saya je cari. Carilah sendiri. Tadi kan dah bagi tafsir app lah, dah bagi. Homework hari raya. Alah, Manja. Ada sebab. Manja. Betul. Asyik baik ada yang nampak tu perasan. Oh manja betul student teacher Aida ni. Okey. Ini surah 2. okey. Saya rasa muka surat 20. Sekejap check. Betul boleh cari. Cari sesama. Macam mana nak cari tahu? Kadang-kadang you all kena type ni je. Alif, ha, ta, dal, waw tu kan. Nanti dia keluar. Dia keluar. Tengok sesatu ayat tu. Jadi kadang-kadang kalau perkataan macam ni banyak sangat. Manu ni pun banyak sangat. Mungkin cari perkataan mithli pun banyak. Ni macam susah sikit lah. Tapi dia ni dah familiar sangat dah ni. Surah 2 ayat terdengar-dengar kat telinga saya ni. Ni Syari baca ni. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada. Ayat berapa 100. Mana Cik Muhammad Bazil ni tak menjawab dia. Cuba Ustaz Bazil, cuba bagi tahu. Dekat Tadi dia baca. Muka surat berapa? dia dekat Ayat 137. 21. Okey, 21. 137. 2137. Tapi kadang-kadang ada juga ayat serupa tapi kat tempat lain. Macam ni kital. Ni boleh cari perkataan ni. Maknanya kalau kita cari perkataan macam ni kan, dia tak banyak sangat. Soal kital. Jadi kita tengoklah yang serupa tu. Tapi tujuan kita ni kan nak tengok je. Lagi satu perkataan macam ni. Apa? Yatabaddal. Kalau kita search ni senanglah nak jumpa. Dia tak banyak sangat. Dia tak terlalu banyak macam amanu. Amanu tu memang banyak.
Jadi ayat ni macam generik sikit kalau saya kata ayat yang 2137 ni. Agak generik lah tetapi dia ayat syarat. Contoh-contoh ayat syarat. Kita pun macam contoh A ni. Di perkataan tu banyak dalam Quran. Jadi it's not better than kita ni kecuali macam ayat yang 10, 98 ni. Ni tak banyak macam ni. Macam cerita pasal sebuah negeri tu. Kita cari Korea ni pun kita boleh jumpa lah. Okey, ayat F ni. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Ni surah 19 tapi tak ingat ayat berapa. Ayat berapa Ustaz Bazil? Minta tolong. Yang dah hafal Quran tu. Kadang dia hafal secara linear. Tanya nombor dia tak tahu. Macam itulah. Yang mana? Ni yang F. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Okey, kullama mana okey sementara Bazil cari itu kita buat dulu. Kullama every time. Okey, yes, every time. Tapi ini adalah perkataan yang isim yang zaraf zaman tu. Jadi kalau zaraf zaman hampir mesti ada dia punya jawab tu. Mana dia jawab dia? Jawab dia ialah wajada indaha rizqan. Tapi tak ada huruf yang signify ataupun yang menunjukkan pada kita jawab tu. Tapi sebab ada kulama ni kita tahu. Jadi bila kita dah boleh terjemah, maknanya kita akan terjemahkan tu kita tahu. Ya ayat ni macam tak lengkap lah. So dia kena sambung yang lepas itu. Kulama setiap kali kita dah jumpa dalam ayat 17 kan. Dakhala yes telah masuk oleh dia akan alainya atasnya tu bilik ke? Atasnya tak, ini maksud dia Maryam. Maryam ya. Bukan mihrab tu. Atasnya. Maknanya masuk atas tu bukannya fizikal atas tapi masuk macam datang kepadanya macam itulah. Masuk ke dalam tempat dia. Dakhala Allah tu data Allah tu macam apa dakhala Allah. Zakaria yang masuk. Visit lah. Dia datang kepada dia, datang kepadanya. Betul. Allah tu pun banyak maksud kan. Yang kita baru belajar atas je. Tapi bila kata dia bercantum dengan perkataan-perkataan lain tu, dia terus ada maksud lain. Macam contoh Zahaba dengan B. Maaf ya, lambat sikit. Surah 3. Surah 3. Surah 3 ayat? 37. Okey. 37. Jadi Zakaria oleh Zakaria sambung. Ya. Oleh Zakaria akan mihrab. Mihrab tu dia muzakkar kan, sebab dia tak boleh tu kan. Tak, bukan kena mengenalah. Jadi wajada telah mendapati oleh ia di sisi baginya akan suatu rezeki. Suatu rezeki. Maksud dia. Jadi kat sini dia seluruhnya lah. Setiap kali Zakaria datang berjumpa dengan Maryam di mihrabnya kan, di mihrab itu dia telah mendapati di sisi Maryam terdapat ada rezeki, ada sesuatu rezeki. Dia mendapati ada rezeki di sisi Maryam. Macam itulah. Rezeki. Jadi Maryam tu macam itulah kan wanita yang disebut dalam Quran. Nama kita tak ada. Tapi kita kena berusaha lah. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Okey, mana dia? Okey, lau. Jadi jawab dia La. Ni dengan huruf la ni. Ni. Tadi Kak Su tanya tu. Ni dah jumpa dah. Jadi semua tu adalah syarat. Ini satu part. Jadi walau dan
jikalau Dan Kalau jikalau telah syaa. telah Okey. dikehendak telah menghendaki Okey. oleh Tuhan bagi Boleh. Yes. kau Tuhan Boleh Ni Tuhan pasti. oleh pasti Tuhan telah bagi kau menjadikan oleh ia Ia telah menjadikan oleh kan ia manusia telah akan menjadi manusia dia akan manusia suatu umat. hal suatu Keadaan. dalam keadaan umat umat yang yang satu. satu. Umat yang satu. Bersatu ke satu? Satu. Bukan Yang satu Satu je. je lah. Jangan cakap yang bersatu pula. Lain pula Kang. Maksud dia apa? Mahfum dia ialah dan jikalau Tuhanmu menghendaki. Macam itulah. Jikalau Tuhan telah menghendaki, pasti ataupun nescaya dia menjadikan manusia itu sebagai umat yang satu. Dia jadikan dalam keadaan umat yang satu. Mana umat tu satu, dia tak bercerai-berai, dia tidak. Bukan tak boleh. Allah boleh buat. Macam tu maknanya. Nampalah Allah buat orang ni macam ni. Nampalah aku dilahirkan begini. Nampalah orang tu macam ni. Bermusuh-musuh tu memang Allah dah kata dah. Apa tu? Sebahagian ba'dukum li ba'din adu. Ingat yang surah Kau tu Baqarah. Rasulullah ke? Ya. Rasulullah salam ya. Okey. Kalau dia buat sekarang satu, kita tak ada dugaan lagi lah kan? tak adalah. Nanti Kita tak ada kita masalah kita problem racial agama semua ni. betul. Dan sebenarnya pun itulah ujian kita kan. Itulah ujian kita. Okey, semua manusia ataupun makhluk yang Allah ciptakan ni dia ada ujian dia. Contoh kan masa Allah ciptakan mula-mula sekali dulu iblis tu kan, bukan Allah ciptakan dia mula-mula. Maksudnya iblis dulu ujian dia satu je. Jangan sujud pada Adam. Adam ujian dia satu je mula-mula tu. Jangan hampiri pokok ni. Everything else is blanket approval. Ujian malaikat pun sama dengan sekali dengan iblis tu. Sujud pada malaikat. Jadi sujud pada Adam. Astaghfirullahaladzim. Malaikat sujud pada Adam. Lepas tu, tapi malaikat luluslah ujian dia tu. Dia memang Allah cipta design dia tu la ya'sunallah. Dia memang la ya'sunallah. Tidak mereka menderhaka kepada Allah. Dia tidak diciptakan macam tu. Diciptakan design dia tu Not kuat. desire. Dia kalau Allah ciptakan dia untuk sujud contohnya. Yang diciptakan untuk pegang arash tu. Yang itu kerja dia tu je. Yang diciptakan untuk bertasbih. Dia kerja dia masuk je dalam Baitul Ma'mur tu, dia tak keluar-keluar. Kerja dia macam tu. Ada yang Allah ciptakan. Dia tak ada. Betul. Ya. Jadi tapi dia ada juga ujian dia. Maknanya yang pertama tu bila dia disuruh sujud kepada Adam, dia sujud. Iblis tak boleh sujud. Kemudian manusia ni ujian dia satu je. Ikut Quran. Kita ni lah. Yang dulu umat-umat terdahulu ikut rasul dia, ikut kitab yang Allah turunkan kepada rasul dia, suhuf ke. Jadi ujian dia tu macam tu. Manusia ni secara umumnya semua kena ikut satu je. Dia kena ikut Nabi SAW. Dia kena ikut apa yang Nabi SAW bawa. Iaitu Quran. Jadi kat situlah selalunya yang menyebabkan kita ni kita gagal ke tidak, tu je lah. Quran kita kat mana. So kalau kita tak boleh ikut Quran tu, apa atau sebab pun benda ni semua nanti Allah kata. Dia tak ada alasan, kita ni tak tahu sebab Allah dah buat Quran ni. Ujian kita tu lah. Quran tu. Kadang nak terima Allah sebagai Rabb, boleh terima. Semua orang boleh terima sebab Allah dah built in dekat dalam diri dia tu. Lepas tu, design kita ni macam tu. Dengan jin, design kita ada semua tu, semua perkara tu nak supaya kita ni abdikan diri pada Allah. Nak jadi hamba yang taat. Jadi nak jadi hamba yang taat kena ikut Quran. Tapi kalau Quran tak buat, dia gagal lah. Maksudnya benda tu akan jadi ujian. Pasal dia diberikan pilihan kan. Dia ada nafsu hawaniyah dengan nafsu natikah kan. Akal ada, roh ada, qalb ada, lagi satu hawa nafsu dia ada, desire dia ada, anger dia ada. Dua tu berlawanan kan. So dua-dua tu lah dia nak benda yang tak baik, dia nak hawa nafsu dia kan. Tapi akal kata macam ni. So yang mana yang kuat? Lawan lah.
Allah dia bagikan akal manusia kan dengan jin. Lawan. Itulah. Dia bagi. Itu dia bukan akal dia Tujuan dia bagi, tu je. sempurna. Maha sempurna sekali, akal dia bagi, pilihan dia bagi. Ni dugaan pas tak pas test. Oh ya Allah, test ni yang susah ni. Hidayah pun dah bagi, jalan pun dah, bukan hidayah, jalan dah bagi, tunjuk dah bagi, semua dah bagi. Hanya now your choice. Rezeki dah bagi kan. Makanan You semua want to dah study ada. or do you want to study? Your choice. You got the brain, you got the intellect, you got the apa semua akal ada, didorongkan oleh hati kita. Nak buat ke tak buat, ke nak ikut hawa nafsu? Hawa nafsu, ikut Itulah hawa nafsu ujian jadi kita. macam Zionis Israel lah. Betul. Jadi kita kena, itulah ujian kita tu, kalau kita gagal ikut Quran ni, itulah kita ni, nanti kita tahulah result kita tu, kita akan diberikan. Nanti Allah kata, Nabi kata, Al-Quranu hujjatul laka au alaika. Quran yang akan datang kepada kamu sebagai hujah untuk kamu, yang membela kamu atau yang mendakwa kamu. Dia akan jadi macam itulah. So agak-agaknya kita kat mana? So kita berusahalah. Baik, kita ambil ayat yang last ni. Fa in tawallau fa innama alaikal balagul mubin. Fa'in. Okay, jadi kita bulatkan in. Berpaling. Kamu berpaling. Maka jika ni mereka ni telah, bukan kamu. Mereka berpaling. Telah berpaling oleh mereka. Telah berpaling oleh mereka. Mana dia punya yang jawab syarat? Fa'inama. Ta di depan tu menunjukkan apa ni puan? Ta. Dia ni wazan. Referendum apa? Ta tu. Tafa'ala. Mereka ke Ni kamu wazan ke? tafa'ala. Domir dia waw ni. Tafa'ala. Oh itu wazan dia. Bukan ta tu dia fi'il Bukan. madi ni. Ni fi'il madi. Ni kat bawah ni ada. Fi'il madi mereka. Mereka. Ya. Saya ada cheat code. Ya. Kalau saya lupa, saya tengok cheat code saya. Okey. Maka sesungguhnya tidak lain alai atas engkau terdapat ataupun adalah ujian, bukan ujian, penyampaian. Maknanya tanggungjawab engkau adalah penyampaian yang nyata. Penyampaian. Balaghul mubin, bukan penyampai. Penyampaian. Masdar Nama sesungguh tidak lain, DJ. Indama sesungguhnya tidak lain, betul. Ataupun Maka hanya jika, senya kan? Yang mana? Indama, boleh Indama juga. hanya senya boleh kata kan? Boleh juga, sesungguhnya tidak lain. Maksud dia samalah, maknanya dia tidak dapat tidak. Satu kemestian. Macam itulah. Maka jika telah berpaling oleh mereka, berarti jika mereka berpaling, that is not your responsibility lah. Maka tidak lain tanggungjawab engkau, ya apa yang di atas engkau adalah hanyalah penyampaian yang nyata. Jadi kalau penyampaian Nabi SAW tu macam mana? Penyampaian dia mesti dia tak satu tak salah. Lepas tu macam Allah sebut dalam surah 36 ayat 17. Out of your hands. Dia kata bukan kerja Nabi lah, bukan kerja Nabi SAW, kerja dia sampaikan je. Sama juga macam kita. Dia kata wama alaina illal balaghul mubin. Maka dan tidaklah tanggungjawab kami atas kami kecuali penyampaian yang nyata. Kalau Surah penyampaian Yasin, yang nyata tu apa? Surah Yasin. Penyampaian tu yang nyata tu macam mana? Jadi dalam maksudnya yang nyata tu dia tak bolehlah campur dengan macam yang bukan Allah kata tu. Maknanya kalau Nabi SAW dia tak boleh gunakan kitab-kitab yang sebelum tu. Tak boleh. Walaupun ada di keliling dia orang yang dah ada kitab sebelum tu. Dia kena sampaikan yang begitu. Tapi kalau banyak, ada tak dalam surah Yasin juga Allah sebut sebab apa? Bukanlah lagu. Tak bolehlah sampaikan lagu. Kenalah sampaikan Quran tu saja. Bukanlah Quran tu syair. Dan wama 'allamnahu syi'ra wama yanbaghilah, dan tidak kami telah ajarkan kepadanya syair dan tidak ia sesuai baginya. Bukan Nabi tu penyanyi. Jadi kalau kita sekarang ni kita ajar Quran tapi kita banyak fokuskan kepada dia punya aspek yang
apa syair dia tu, taranum dia tu, dan benda tu boleh jadi bukan balaghul mubin. Sebab Allah kata apa? Tidak lain Sesungguhnya. tidak lain Susah. dia adalah bila ada in Peringatan. dengan ilah, tidaklah ia Oh, melainkan. tidaklah. Oh, Bila in lepas tu ada ilah, biasa maksud dia tidak. Tidaklah ia melainkan peringatan dan bacaan yang jelas nyata. Still sama. Risalah tu bacaan. Bacaan yang jelas nyata. Jadi Faham. supaya ia memberi peringatan akan orang yang hidup dan ia tetap kekal ataupun ketetapan ke atas orang-orang yang kafir sebagai menetapkan hukum ke atas orang-orang yang ingkar. Jadi macam itulah. Jadi suruh kita ingat Allah selalulah. Peringatan, zikir, zakarah kan, ingat. Peringatan, zikrun tu peringatan. Ingat Allah selalu. Macam surah Ali Imran pun yang last 10 ayat tu, ulul albab. Dia berdiri, duduk, apa dia buat? Ingat Allah dan tafakur. Yalah, ingat tu mesti dengan apa? Yang ini kalau dimasukkan ni, peringatan ni, Quran ni. Quran itu betul. adalah Ingat tu makna zikir. kita faham semua tu adalah cara hidup kita tu. Betul. Dan kita kena ingat Allah selalu. Kita tidak lupa Allah, lalai lah. Walaupun kita ada ilmu, tapi kita lalai, lupa, tak ingat Allah. That's why doa tu very important. Zikir tu very important, kena ingat Allah selalu. Jadi kena dia biasa, ingat Allah. Kan budak-budak pun macam tu dia kecil. Siapa yang paling ingat Allah? Rasulullah SAW. Jadi dalam tu Allah sebutkan. Jadi mesti ikut cara Nabi tu. Dia balik semula cara. Sebab yang paling banyak mengingati Allah bukan kita lah dan bukan manusia yang ada ni. Allah dah kata, Nabi SAW dalam surah 33 ayat 21. Sebutlah macam tu kan. Jadi kita jelas, kita ni balaghul mubin tu makna penyampaian daripada Nabi SAW tu dah cukup, dah jelas, sangat-sangat jelas. Kalau kita rasa kita nak ingat Allah, Nabi tu adalah orang yang paling banyak ingat Allah. Kalau kita kata kita sayang Allah, Nabi tu orang yang paling dekat dengan Allah. Maknanya kekasih Allah. Macam tu lah. Makna dia kita kena ikut cara Rasulullah SAW lah. Exactly. Cara Rasulullah SAW pun Allah yang mengaturkan semua, bukan dengan sendiri dia fikirkan sendiri. Betul. Jadi kat sini Allah bagi macam kita ni mudah ayat pada kita. Allah memudahkan. This is the way of life. You follow Rasulullah SAW. Perfect exemplar. Ikutlah. Senang pada kita. Kita ada dah. Siapa-siapa perempuan lelaki pun boleh ikut dah. Ada contoh ni, kan. Kalau lah ni bukan nescaya. Benar-benar adalah Kalau di depan macam ni dia bukan jawab kan. Dia kalau bukan jawab dia benar-benar pasti. Benar-benar pasti adalah ia bagi kamu pada Rasulullah uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Supaya bagi teladan. Dan dia akan jadi uswatun hasanah bagi orang yang adalah ia mengharapkan Allah. Makna mengharap, dia ada apa tu panggil rojak. Ni perkataan rojak. Jangan rojak pula. Rojak. Jadi berharap Allah tu makna kita bergantung pada Allah. Harapkan kita usaha, harap doa, jumpa, tawakal pada Allah. Kita nak jumpa dengan Allah. Nak jumpa dengan Allah, kembali pada Allah. Dan hari yang kemudian. Jadi kita pegang pada Allah lah kan. Dan telah mengingati oleh ia akan Allah sebanyak-banyaknya. Yang paling banyak mengingati Allah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Jadi pada kita ni yang masalah ada ni, ada cubaan, ada semua, kita usaha, kita doa. Tapi at the end of the day, kita pegang pada Allah, serah pada Allah dan kita tawakal pada Allah. Itu yang susah tu. Not easy. Tapi itulah kita punya yang situlah Allah nak balas kita kan. Jadi dalam surah Hud pun Allah suruh kita sabar. Surah Hud. Jadi kita kena sabar, belajar kena sabar, nak mengajar pun kena sabar. Semua tu tak boleh tidak. Mesti dengan sabar. Allah kata apa? Wasbir. Dia kata kat sini wa aqimis salat tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyiat.
Boleh Tidak berterjemah terus dapat kan maksud dia? dan bersabar. Itu Itu kena selalu itu muhasabah diri tu kan, ma'am. Puan. yang ni yang ini Allah suruh solat pada apa tarafayin nahar sebahagian daripada siang dan sedikit daripada malam ni zulafan. Zulfa tu dekat, tapi kalau zulafan ni dalam keadaan apa? Akhir, daripada akhir daripada malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu ia menghapuskan kejahatan-kejahatan. Jadi kalau kita buat ni, kalau kata muhasabah tu betul lah tu. Maksudnya kita tengok balik semula diri kita. Jadi kita kena balas dengan, kalau kita banyak buat salah tu, kita buat lagi kebaikan-kebaikan dan dia akan menghapuskan kejahatan ataupun keburukan yang kita buat. Itu adalah peringatan bagi zakirin, orang-orang yang beringat, orang-orang yang mengingati. Dan Allah kata lagi, wasbir. Ni mesti semua dah boleh terjemah. Dan sabarlah oleh engkau. Maka sesungguhnya Allah tidak dia mensia-siakan akan ganjaran bagi orang-orang yang sentiasa berbuat baik, muhsinin. Sentiasa berusaha untuk perbaiki diri, sentiasa berusaha untuk do more, do good, do more, do good. Nak berbaiki diri itulah kena muhasabah. That's why kalau kita cucu kita kan, kalau kita didik dia supaya dia simpan diary, pelan-pelan bagi dia seronok simpan diary. Diary tu akan tunjuk apa dia buat. Apa dia buat tu kita boleh bincang dengan dia, kita sembang dengan dia. Oh, apa yang baik kamu buat, apa yang tak baik. Itu muhasabah diri yang cara yang seronok. Itu didik yang mutah sangat. Syarikat pun gitu juga. Kita kerja dalam syarikat, kita meeting. Kenapa kita tak buat ni? Kenapa kita korang ni? Kenapa? Dia orang muhasabah, syarikat tu muhasabah diri selalu. Manusia ni kena muhasabah diri selalu, kena didik dari kecil. Betul. Betul lah. Tapi susah lah parent nak buat macam tu. Tok-tok lah kalau boleh kena tolong bapak. Kerana busy. Allah sebut Pak Said lah kena tolong ni. Nampaknya. Okey. Pendidikan kanak-kanak kindergarten ni. Itu cerita lain. Itu kisah lain. Sangat penting. Yang ini saya nak tunjukkan sikit satu ayat yang tadi apa yang Pak Said cakap tu adalah betulnya juga. Tapi apa ni semua kita ni kena dengan rahmat Allah. Fabima rahmati minallah lintalahum. Apa pun kita nak buat ni kena dalam keadaan haluslah, maknanya lembut Dan maka disebabkan rahmat daripada Allah telah berlemah lembut oleh engkau bagi mereka. Siapa ni? Nabi SAW. Maknanya pada sahabat. Pada kita lah kita semua. Kan? Walaupun dan kalaulah telah engkau bersikap dalam keadaan fadhan. Fadhan bengis, keras, garang ataupun lagi keras bagi hati. Nescaya, ni kan ini ada huruf syarat tadi. Cuba tengok ayat ni, kita analyse sikit. Kita bulatkan. Okey, ni lau. Lau kunta fadhan ghalizal qalb. Okey, jadi dekat sini ada huruf la. Ni bukan la tidak ni. Nescaya, sebab dia nak sambung dengan infaddu. Ini adalah hamzah wasal. Kita pisahkan, dia akan jadi macam itulah. La infaddu. Kalau kita putuskan dia. Tapi dia sambung. La faddu min haulik. Nescaya telah lari oleh mereka daripada keliling engkau. Tapi yang ni fa ni bukan jawab. Yang fa jawab, dia tak ada fa jawab kat sini. La jawab. Lepas tu kata apa? Fa'fu. Maka maafkanlah oleh kamu daripada mereka dan mohonkanlah keampunan bagi mereka. Ni poin dia tadi tu. Wasyawirhum fil amri. Dan bermesyuaratlah oleh engkau akan mereka pada urusan itu. Okey, yang ini. Mana dia dalam ayat yang berikut ni? Ada tak? Okey, huruf iza. Bukan fa tapi iza. Iza azamta. Okey. Lepas tu jawab dia. Harfu jawab fa. Tawakkal ala Allah. Itulah dia jawapan dia. Kalau nak selepas daripada itu, maka apabila kau telah berazam, maka maknanya jawab dia, bertawakallah oleh engkau atas Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah dia mencintai orang-orang yang sentiasa mengharapkan pada Allah, berserahkan diri dia. Dia dah buat urusan tu, lepas tu diserahkan pada Allah. Azam tu makna dia tu kita usaha doa, lepas tu serah pada Allah.
Lepas tu balik Ya, semula. betul. Usaha doa serah pada Allah. Jangan tak usaha, tak serah. Tak doa. Doa dengan usaha dengan doa tu serah. Lepas tu baru serah. Kita sakit, kita pergi lah usaha jumpa doktor semua tu cari doa lagi. Lepas tu serah pada Allah lah. Hmm. Kata Usaha Allah yang boleh kita tu tolong kita. mesti At yang the end of the day, Allah Allah yang boleh tolong suka. kita. Bukan orang lain. Oleh Allah yang boleh tolong kita. Yang semua daripada Allah, Allah yang terbaik. Ya. Allah rahmat. Kita masuk syurga bukan rahmat Allah. Hutang kepada Allah tak boleh bayar. Nikmat Allah terlampau banyak. Tak boleh bayar. Indebtedness. Kalau tengok dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Kita berhari-hari Allah create and recreate bagi kita. Kita tak boleh bayar balik. Tengoklah kita satu hari pun. Boleh bayar ke balik hutang Allah? Mana boleh bayar. Masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Allahu Akbar. Ya. Banyak tau, tapi kalau kita tengok macam tu kan, ayat ni kalau kita dah baca, benda tu macam syarat-syarat ni. Macam ni ayat yang berikutnya 160. In yansurukumullah fala ghaliba lakum. Tiada sebarang yang dapat mengalahkan bagi kamu. Jika kamu membantu Allah. So sekarang usaha kita tu mesti kita ingat, adakah kita membantu agama Allah atau kita jadi orang yang sama nak meruntuhkan ataupun merosakkan. Ada kita kena jelaslah benda tu. Kita niat tu ikhlas kan? Ikhlas. Okeylah, cukuplah dulu hari ni. InsyaAllah kita besok kita sambung dengan topik baru. Nanti kesian kawan-kawan kita. Last kali apa? Ada last apa lagi? Dah habis kan? Latihan kita dah buat. Itu kan Besok Apuan, last. Apuan satu cerita Panggil Puan. saya. Boleh panggil saya teacher atau panggil saya nama saya pun tak apa. Cikgu. Okey. Ni dalam macam selalu saya dengar cerita kan ni. Kalau budak-budak kita cucu tu bagi tumpah, jangan marah. Marah tu sifat hawa nafsu, desire, anger, jangan. Terus dengan dia, oh sayang bagi tumpah, mari kita cuci sama-sama. Lama-lama dia buat sendiri. Itu ni. Lemah lembut tu. Nabi SAW tu di Taif tu kan. Nabi Nuh minta kepada Allah Ta'ala hancurkan. Nabi Musa AS hancurkan orang yang dia tak tahan sangat. Tapi Rasulullah SAW datang malaikat di Taif kan. Boleh kena ambil gunung mana nak hancurkan dia orang ni yang paling batu semua ni. Kita tak usah, jangan. Dia orang ni tak kerti, dia orang tak tahu. Tengok rahmat Allah. Rahmat Rasulullah SAW tu. Rahmat apa? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, ya Allah. Alhamdulillah. Right. Okey. Kita setakat ni dululah, ya. Jadi insya-Allah kita sambung lagi. Tak apa. It's okay sharing. Alhamdulillah. Baik. Jadi hari ni kita dah selesai. Dah habislah. Ada satu bab lagi insya-Allah esok, okey. Mudah-mudahan kita dapat habiskan by then lah. Baiklah. Aku luka lihat astaghfirullahalazim li wa lakum. Cikgu, bila kita habis sampai bila? Sampai habis puasa ke? Terus semua ke? Tak. 20 hari je. 20 hari sampai. Tak lama lagi lah ya? Tak lama lagi. Hari Sabtu ni lah. Habis dah ikutkan hari Sabtu. 30th malam 30th. Kalau yang modul 1 tu the next day lah. Saturday malam tu kita last lah untuk kelas ni. Okay. Baik. Masih. Okay, bismillah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.